Okey, selamat pagi semua. Jadi untuk hari ini kita akan bincangkan sedikit tentang uh, ujian pentaksiran yang kamu dah jawab 2 minggu yang lepas. Okey. Uh, untuk hari ini kita akan bincangkan kertas 2 dahulu. Okey. Jadi minggu ni kita akan fokuskan kepada perbincangan kertas soalan sahaja dahululah. Okey. Jadi kita akan mulakan. Cikgu akan kongsikan kepada kamu. Harap semua boleh lihat dengan jelas. Okey. Jadi ini adalah soalan tingkatan 4, kertas 2 matematik 1449/2. Mana kamu diminta untuk menjawab 9 soalan dalam masa 1 jam. Okey, kita akan lihat dahulu soalan yang pertama. Okay. Untuk 1A, okay, kita bincang bahagian A dahulu. 1A, hitung nilai bagi 12001 asas 3 tolak 1110 asas 3. Okey, bila kita mempunyai asas yang sama, maka kita boleh teruskan dengan penolakan seperti biasa. Okay. Bagaimana caranya? Kita akan gunakan seperti inilah. Kita akan gunakan 12001 asas 3 ditolakkan dengan 1110 asas 3. Bagaimana kamu nak susun? Kamu susun ikut nombor dia lah dari belakang sehingga ke depan. Okay, bukan dari depan ke belakang dari belakang ke depan. Okay, 1 tolak 1 kita akan dapat kosong, masih lagi asas 3. Dan kosong tak boleh tolak dengan 1, maka kita akan pinjamkan dari hadapan. Oleh kerana hadapan ni pun tak ada, maka kita akan pinjamkan dari depan lagi 1 ni. Tak ada 2. Okay. Bila 2 dipinjamkan, dia akan jadi 1 lah. Okay. Oleh kerana ini adalah asas 3, maka kalau kamu pinjam dari hadapan adalah 1, kamu akan terima 3. Sebab dia adalah asas 3. Kalau ini adalah asas 5, maka nombor yang meminjam ni tadi akan dapat 5. Okay. Jadi untuk ini, 3 ni dia akan sampai kepada kosong yang di sebelah 2 terlebih dahulu. Okay, kemudian baru dia dipinjamkan semula. Tadi kita ada 3, kita pinjam 1 lagi ni dia jadi 2. Dan diberikan kepada kosong yang kita nak pinjam ni tadi pada awal sekali. Okay, maka kita akan dapat 3 di sini. Okay, 3 tolak 1 adalah 2. Asas 3, nombor yang paling besar ada di dalam jawapan adalah 2. Okay, dia mesti ada kosong, 1, 2 sahaja. Okay, kemudian yang tinggal ni 2 tolak 1, 1. 1 tolak 1, kosong dan 1 tolak, tiada apa-apa di sini, 1. Maka jawapan dia adalah 10121 asas 3. Okay, ini kalau penolakan nombor yang sama. Kemudian B, ungkapkan 110110002 sebagai satu nombor dalam asas 8. Kalau kita nak tukarkan nombor asas 2 kepada asas 8, kita akan bahagikan nombor-nombor ini kepada satu kumpulan 3 nombor. Bagaimana? Seperti inilah. Okey. Ini adalah nombor asli kita. Kita akan bagikan dia kepada 3 bahagian. Ini bahagian pertama. Ini bahagian pertama. Ini bahagian kedua. Dan selebihnya adalah bahagian ketiga. Tak kisahlah dia ada 1 nombor ke, 2 nombor ke, kamu tulis sahaja di bahagian depan. Okey, bagaimana kamu nak menjawab dia nanti? Kosong ni akan didarabkan dengan 2 kuasa kosong. Okey, dia macam ni dari belakang, dari sebelah kanan, 2 kuasa kosong. Kemudian diteruskan 2 kuasa 1 dan 2 kuasa 2. Oleh kerana ini adalah asas dia 2, jadi kuasa yang paling tinggi di sini adalah kuasa 2.
Okay, kalau macam nombor soalan A tadi kan, asas dia 3 kan, maka nanti kita akan bahagikan kepada 4 bahagian. Yang mana tempat keempat ni adalah 2 kuasa 3. Sesuatu macam itulah. Okay. Jadi untuk ni, 2 kuasa kosong sama dengan 1. Kamu boleh tekan calculator. 2 kuasa 1 adalah 2 dan 2 kuasa 2 adalah 4. Apa yang kamu lakukan seterusnya, kamu akan darabkan nombor perkuasa ni tadi kepada nombor yang ada di dalam ungkapan diberikan oleh soalan. Mulakan dengan kosong. 1 darab kosong kita akan dapat kosong. 2 darab kosong pun kita dapat kosong dan 4 darab dengan 1 kita akan dapat 4. Kemudian kamu akan jumlahkan semua hasil pendarapan ni tadi iaitu 4. Maka ini adalah nombor terakhir kita. Kemudian kita lihat yang seterusnya, kumpulan seterusnya sama seperti tadi. 1 darab 1 sama dengan 1. 2 darab kosong sama dengan kosong dan 4 darab 1 sama dengan 4. 4 tambah kosong tambah 1 sama dengan 5. Kemudian yang seterusnya kita ada 1 didarab dengan 1 sama dengan 1. Maka untuk 1101100 asas 2, dia akan menjadi 154 bagi asas 8. Okey. Kemudian untuk soalan 2. Gambar Raja Van menunjukkan unsur dalam set B dan C. Okey. Kemudian diberi bahawa set A atau B atau C seperti di bawah. Okey. Cari N bagi A dan C. N ni membawa maksud bilangan. Maknanya sekarang ni yang nombor yang ada di dalam gambar raja ni dia tunjuk berapa banyak yang ada dalam set A, B dan C. Contohnya set A di sini 6 bermaksud sini ada 6 nombor. A ni set apa dia tak bagi tahu. Dia boleh jadi A ni adalah set nombor genap antara 0 sehingga 1 sehingga 20 contohnya. Okey. Jadi untuk N, A dan C, maknanya A dan C yang bertindih antara A dan C adalah di sini. Okey, antara A dan C adalah di sini. Jadi nombor yang ada di sini adalah 3 dan 5. Maka 3 ditambahkan dengan 5 di sini, maka kita akan dapat 8. Okey, ini untuk yang pertama. Okey, sekarang kita lihat yang kedua. N bagi B prime. B prime ni maksud dia tak nak masukkan B ni langsung. Dia mesti bahagian luar daripada B. Jadi di sini, kawasan ni luar daripada B. Okay, dia tak boleh sentuh kepada B langsung. Ada di sini. Maknanya di kawasan A dan C ini sahajalah. Tak termasuk yang bertindih. Jadi, NB prime di sini adalah 6 tambah 3. Okey, tambah 3 tambah 8 sama dengan 17. Okey. Ada yang dah betul, dia tulis sini 35 tapi masalah dia soalan minta bilangan. Okey, soalan minta bilangan N. Kalau kamu tambahkan, kamu baru boleh dapat markah. Okey, sekarang kita lihat N bagi A atau B yang bertindih dengan C. Macam mana kita nak tahu ni? Sekarang kita lihat A atau B bermaksud dia gabungkan A sampai B. Kedua-dua kawasan ini. Ini adalah yang pertama. Ya, kita lihat yang pertama. Kemudian dia nak daripada yang kuning ni, yang cikgu dah tandakan warna kuning, dia nak tindihkan dengan C. Maknanya yang kena pada C sahaja. Ini. Bermakna di sini, untuk bilangan N tersebut, kita cuma akan lihat kepada
Ini sahaja. Yang bergabung merah dan kuning itulah. Okey, cek tak berwarna. Okay. Jadi dia akan menggabungkan bahagian yang bertindih ini bermakna jawapan dia nanti adalah 3 tambah 5 tambah 3. Okay. Pertindihan antara A dan C. 5. Pertindihan antara A, B dan C. Dan 2. Pertindihan antara C dan B. Maka bilangan dia adalah 10. Okay. Harap boleh faham yang ini ya. Kalau dia tulis sana N, maknanya dia nak berapa banyak nombor di sana. Kalau untuk ni dia dah terus bagi jawapan lah. Kamu cuma perlu tambah sahaja. Kamu kenal pasti macam mana unsur yang mana dia nak. Set yang mana dia nak. Okay, kemudian kita lihat kepada soalan 3. Raja di bawah menunjukkan sebuah graf. Okay, graf dalam Raja 1 mempunyai ciri bagi dua jenis graf. Nyatakan kedua-dua jenis graf tersebut. Okay, jadi ini adalah graf terarah sebab dia mempunyai anak panah dan graf pemberat. Okay, dia ada pemberatan dia di sini. Contohnya F kepada I 7.6. C kepada F ada 5.1. Okay. B. Nyatakan jarak terdekat dari A ke I. Okay, bagaimana kamu nak selesaikan ni? A ke I dia ada banyak jalan. Okay, banyak jalan dia di sana. Jalan yang pertama kita boleh gunakan. Okay, jalan pertama yang dia boleh gunakan adalah daripada A ke F ke I. Okay, cikgu ulang semula. A ke F ke I. Sila lihat anak panah. Kalau nombor tersebut dia boleh menuju ke sesuatu huruf yang lain. Seperti ini, A kepada F. Kalau A kepada B ni tak boleh sebab dia B kepada A saja. Anak panah dia menuju ke sini. Maka A kepada F, cikgu tulis di sini. A kepada F kepada I. Jarak yang dilalui oleh A sehingga I di sana ialah 22.8. Cikgu tulis semula. Okay. Sama dengan 22.8 tambah dengan 7.6. Maka kamu akan dapat di sana 30.4. Okey. Jarak yang kedua untuk pergerakan daripada A kepada I ialah A, B, C, D, E. Okey, A, B, C, D, E. Jadi A, B, C, D, E. Jadi A kepada B adalah 2.4 tapi oleh kerana dia terbalik, ini adalah negatif 2.4. B ke C adalah 3.6 tambah 5.5 tambah 11.2. Jadi kita kira sedikit. 2.4 tambah 3.6 tambah 5.5 tambah 11.2. Maka kamu akan dapat 17.9. Okey. Maka di sini kalau bandingkan dengan A, F, E dan A, B, C, D, E, jarak A, B, C, D, E ni dia lebih dekat kalau dibandingkan dengan A, F, E. Maka sini cikgu boleh tentukan jarak yang terdekat. Okey, jarak terdekat daripada A kepada E ialah A, B, C, D, E. Okey.
Ini adalah cara dia nak tentukanlah. Kalau kamu tulis jalan pengiraan ni sahaja, cikgu boleh berikan kamu 1 markah. Konklusi dia adalah 1 markah. Okey. Boleh teruskan? Okay, kita lihat kepada kita teruskan kepada soalan yang keempat. Okay. Encik Ganesh yang bekerja sebagai akauntan mempunyai pendapatan aktif sebanyak RM4,000. Dia mengutip sewaan rumah sebanyak RM300 sebagai pendapatan pasif setiap bulan. Perbelanjaan tetap dan tidak tetap Encik Ganesh masing-masing ialah RM2,570 dan RM980 setiap bulan. Hitung aliran tunai Encik Ganesh. Okay. Bagaimana kita nak kira aliran tunai? Kita habis baca soalan. Okay. Cara mengira aliran tunai, kita gunakan pendapatan aktif dan pasif, tolak dengan perbelanjaan tetap dan tidak tetap. Jadi di sini perbelanjaan aktif dan pasif kita adalah RM4,000 dan RM300. Okay. Kemudian ditolakkan dengan RM2,570 tambah dengan RM980 seperti ini. Okay. Jadi Encik Ganesh mempunyai aliran tunai yang positif iaitu RM750. Maknanya dia ada lebih lah berdasarkan pendapatan tolak dengan perbelanjaan dia. Hitung Sekiranya Encik Ganesh hendak membeli sebuah rumah dengan menyimpan RM1,000 setiap bulan untuk wang pendahuluan, bolehkah tindakan Encik Ganesh dilaksanakan? Selepas dia bayar perbelanjaan apa semua ni tadi kan, duit yang diterima oleh Encik Ganesh adalah RM750 yang mana ini lebih kurang daripada RM1,000 yang dia nak simpan ni tadi. Bermakna tindakan Encik Ganesh untuk menyimpan RM1,000 setiap bulan ni tidak dapat dilaksanakan kerana ianya melebihi nilai aliran tunai. Okey, dia kurang RM250, maka dia tak boleh simpan RM1,000 setiap bulan. Okey, maknanya sama ada dia nak tingkatkan pendapatan dia ataupun kurangkan pembelanjaan dia supaya dia dapat melaksanakan tindakan yang dia rancang. Okey. Dan kita akan lihat soalan yang ke bahagian B. Okay, kita lihat kepada soalan bahagian B. Soalan ni memang ramai yang tak dapat skor markah. Okay, ini adalah soalan terakhir yang kita akan bincang pada hari ini. Yang selebihnya kita akan sambung perbincangan pada kelas seterusnya. Okey, lengkapkan jadual nilai bagi fungsi kuadratik f(x) x kuasa 2 tambah 8x tambah 13. Okey, di sini sambil menunggu kalkulator, kamu cuma perlu gantikan nilai x dengan negatif 8. Okey. Kalkulator juga tak keluar ni. Okey. Okey, bagaimana kamu nak gantikan? Contoh persamaan kita adalah x kuasa 2 tambah 8x tambah 13. Bagaimana? X, kita akan masukkan nilai x kuasa 2. Semua boleh nampakkah kalkulator cikgu? Okey. X kuasa 2 tambah 8x tambah 8x. Ni cara yang mudah untuk kamulah. 8x tambah lagi dengan 13. Jangan tekan sama dengan, tekan CALC di atas ni.
Yang mana nilai X adalah berdasarkan yang ada di dalam jadual. Okey, contoh kalau dalam jadual tadi kita nak X sama dengan negatif 8 dahulu. Jadi X kita di sini adalah negatif 8. Baru kita tekan sama dengan yang mana nilai dia adalah 13. Okey, untuk nilai seterusnya iaitu negatif 4. Kita akan dapat negatif 3. Negatif 1 kita dapat 6. Dan 1 kita akan dapat 22. Okey, berdasarkan jadual nilai, lakarkan graf fungsi kuadratik, seterusnya tentukan bentuk graf dan titik minimum atau maksimum bagi graf. Ini adalah positif. Okey. X kuasa dia adalah positif, bermakna graf kita nanti mestilah berbentuk U. Kalau kamu bagi tahu graf kamu adalah bentuk U, cikgu boleh bagi 1 markah di sana. Okey. Dalam lakaran, okey, kamu perlu ada paksi X dan paksi Y. Skala ni terserah kepada kamulah. Dan kedudukan graf kamu mesti di bahagian kiri graf. Bermula daripada bahagian negatif X lah. Tapi dia banyak sentuh di bahagian positif Y seperti ini. Maka ini kamu akan dapat 1 markah. Okey, jadi titik minimum kita di sini ialah negatif 4, negatif 3 yang ada di dalam kita punya nilai daripada yang kita kira tadilah. Macam mana kita nak tahu? Cara cikgu lah. Titik minimum ni dia berkaitan dengan minimum atau maksimum ni berkaitan dengan nilai Y. Titik minimum bermakna kita akan lihat kepada nilai terkecil Y, yang mana dia di sini adalah negatif 4. Kalau dia berbentuk N ke atas macam ni, okay, contoh, kalau graf tersebut bentuk macam ni, titik atas ni adalah titik maksimum. Ini adalah titik maksimum. Yang mana macam mana kita nak tentukan ini adalah nilai Y terbesar. Okay, oleh kerana bentuk U, titik minimum kita adalah nilai Y dia. Nilai Y adalah terkecil. Okay, jadi nilai Y terkecil di sini adalah negatif 3. Maka titik dia adalah kita tulis dalam bentuk XY. Jadi X dia di sini adalah negatif 4 dan Y dia adalah negatif 3. Okay. Dan untuk soalan 6 kita akan sambung kepada kelas yang seterusnya lah. Jadi untuk hari ini tolong lengkapkan dan buat pembetulan bagi soalan 1 sehingga soalan 5. Okay. Terima kasih atas kerjasama kamu hari ini dan selamat membuat pembetulan.